pagi kelas. Hari ini Cikgu akan sambung mengajar Bahasa Melayu tingkatan 3, tema 4 yaitu waspada selalu. Hari ini dalam tema 4, Cikgu akan mengajarkan 2 subtopik dalam topik ini. Yang pertama ialah jagalah diri dan subtopik kedua ialah beriadah dengan selamat. Pertama sekali ialah jagalah diri. Ia menjelaskan kepentingan menjaga keselamatan diri. Dalam teks ini, kita haruslah fokus kepada amalan yang mengelakkan kemalangan, jenayah, dan penyalahgunaan digital. Ia juga membentuk murid yang disiplin dan juga yang bertanggung jawab. Oleh itu, ada beberapa kepentingan menjaga keselamatan diri. Yang pertama sekali ialah kita haruslah melindungi diri daripada ancaman. Yang kedua ialah mengelakkan risiko kecederaan ataupun kemalangan. Yang ketiga, membantu membuat keputusan rasional ketika kecemasan. Dan akhir sekali ialah memupuk sikap hati-hati dalam kehidupan seharian. Baik kelas, oleh itu ada beberapa bahaya yang kita perlu diwaspadai. Antaranya ialah bahaya fizikal. Apakah contoh-contoh bahaya fizikal? Yang pertama sekali ialah contohnya ialah tempat yang gelap, jalan sesak, ataupun objek yang tajam. Yang kedua ialah bahaya sosial. Contoh-contoh bahaya sosial kelas yang sering kita lihat sekarang ialah bully ataupun rakan sebaya yang negatif. Dan contoh bahaya yang ketiga ialah bahaya digital. Contohnya scam, pencurian identiti, dan juga bully cyber. Baik kelas, ada beberapa langkah keselamatan diri umum. Yang pertama sekali ialah kita haruslah sentiasa peka dengan persekitaran. Yang kedua ialah kita jangan mudah percaya orang yang tidak dikenali. Dan yang ketiga kelas ialah elakkan berjalan seorang diri di kawasan yang sunyi ataupun kawasan-kawasan yang gelap. Dan yang keempat ialah kita kena siap siaga untuk simpan nombor kecemasan. Contohnya ialah mana tahu bomba, polis, ambulans, atau semacamnya. Dan yang terakhir ialah maklumkan keluarga, lokasi Anda di mana Anda berada. Baik kelas, ada beberapa contoh-contoh keselamatan ketika kita berada di rumah. Yang pertama sekali ialah ketika kita sendiri di rumah, kita hendaklah kunci pintu dan juga tingkap. Dan kita jangan buka pintu kepada orang-orang yang tidak dikenali ataupun orang asing. Yang ketiga ialah kita hendaklah memastikan alat-alat elektrik ditutup selepas digunakan atau tidak digunakan. Dan yang terakhir ialah kita haruslah menjauhkan objek-objek yang tajam daripada adik-adik kecil. Contoh-contoh objek tajam ialah pisau, cutter, gunting, dan semacamnya. Selepas itu, kita hendaklah menjaga keselamatan di jalan raya juga. Ketika kita berada di jalan raya, kita haruslah menggunakan jejantas atau lintasan zebra. Dan yang kedua ialah kita haruslah mengikuti lampu isyarat. Dan yang ketiga, kita hendaklah memakai topi keledar ketika kita menaiki motor. Dan yang keempat ialah kita jangan bermain di tepi jalan. Dan yang akhir sekali ialah jalan bertentangan arah trafik. Manakala keselamatan digital pula, dalam keselamatan digital ini, kelas kita jangan kongsi maklumat-maklumat pribadi kepada sesiapa. Kedua ialah kita menggunakan kata laluan yang kukuh. Contohnya kita
menggunakan kata laluan yang susah untuk ditiru ataupun diketahui. Yang ketiga ialah kita jangan klik pautan-pautan yang pelik ataupun link-link yang aneh. Dan yang keempat ialah kita hendaklah melaporkan sekiranya ada bully cyber. Manakala dalam teks ini ada beberapa nilai-nilai murni yang kita dapat ketika berkaitan dengan keselamatan diri. Yang pertama nilai murninya ialah berhati-hati. Dan yang kedua ialah bertanggung jawab, keprihatinan, disiplin, dan terakhir sekali ialah keberanian membuat laporan ataupun keputusan. Dan akhir sekali ialah dalam subtopik jagalah diri ini, kelas, kamu semua harus tahu bahwa keselamatan diri ialah keutamaan bagi kita. Dan yang kedua ialah amalan waspada dapat mencegah kejadian yang kita tidak diingini. Dan yang akhir sekali ialah setiap murid mesti menjaga diri setiap masa walaupun di mana kita berada. Itu saja kelas untuk subtopik 1. Baik kelas, mari kita bergerak ke subtopik 2 yaitu beriadah dengan selamat. Untuk pengetahuan murid-murid ni, aktiviti riadah ni penting untuk kesihatan fizikal dan mental kita. Namun beriadah juga, tapi kita kena beri perhatian kepada keselamatan ketika kita beriadah di luar maupun di dalam rumah. Kita juga harus memberi fokus langkah keselamatan ketika kita bersukan dan beraktiviti di luar. Terdapat beberapa kepentingan bersenam secara selamat. Antaranya kita dapat mengelakkan kecederaan, memastikan aktiviti itu berjalan dengan lancar, memberi kebebasan bergerak tanpa risiko yang berbahaya, dan ia juga dapat menjamin keselamatan diri dan rakan-rakan ketika beriadah. Semasa beriadah juga kita harus mengambil berat risiko bahaya ketika kita bersenam. Antaranya keletihan yang melampau, dehidrasi. Sebelum tu saya mau tanya, dehidrasi ni dehidrasi ni apa? Dehidrasi ni ialah kekurangan air dalam tubuh badan. Seterusnya gelincir, jatuh dan terselio. Risiko yang kita perlu elak juga ialah cuaca panas atau ribut dan alatan sukan yang tidak selamat. Terdapat juga beberapa persediaan sebelum kita bersenam ataupun beriadah. Antaranya pakai pakaian dan kasut sukan yang sesuai. Lakukan regangan, yaitu warm up, dan minum air secukupnya. Akhir sekali periksa peralatan sebelum digunakan bagi mengelak kejadian yang tidak diinginilah. Langkah keselamatan semasa beriadah yang perlu kita titik beratkan ketika bersenam di kawasan. Yang pertama, bersenam di kawasan yang selamat dan terang. Kita perlu mengelakkan daripada bersenam di kawasan gelap ataupun sunyi. Kita juga patut patuhi arahan jurulatih maupun guru dan jaga jarak dengan orang lain. Akhir sekali, elakkan aksi yang berbahaya. Bagi yang suka beriadah di kolam renang atau pantai, keselamatan di situ juga kita perlu mengambil berat. Antaranya jangan berenang tanpa pengawasan daripada jurulatih ataupun guru. Jika kalian tidak pandai berenang, kita boleh pakai pelampung. Ketiga, kita jangan ke kawasan yang berarus kuat. Dan terakhir sekali, kita patut patuhi papan tanda keselamatan. Bagi yang suka aktiviti mendaki pula, riadah
menunjukkan, ini menunjukkan riadah luar lah. Ya antaranya aktiviti riadah yang penting untuk kesehatan fisikal dan mental, seperti yang kamu tahu lah. Namun keselamatan ketika beriadah perlu diberi perhatian. Takut semasa kita mendaki itu terjadinya gelincir ataupun jatuh, menyebabkan luka ringan ataupun luka berat lah. Itu yang kita perlu elakkan. Seterusnya fokus kepada langkah keselamatan ketika bersukan dan beraktiviti luar. Salah satu cara untuk mencegah daripada risiko yang negatif lah. Beriadah juga memberi kita beberapa nilai murni. Sebagai contoh, ia dapat mengajar kita dalam bekerja sama, toleransi, bertanggung jawab, prihatin terhadap rakan, dan sentiasa berdisiplin. Baik, untuk kesimpulan subtopik bersenam dengan selamat kita ini, riadah itu seperti yang kalian tahu penting, tetapi keselamatan lebih kita utamakanlah. Kedua, persediaan dan sikap berhati-hati dapat mengurangkan risiko kecederaan semasa beriadah maupun bersenam. Kita juga harus mengaplikasikan keselamatan dalam memastikan aktiviti riadah itu dapat memberi keseronokan dan kepuasan. Itu saja dari saya, kelas. Terima kasih. Oke, kelas. Cikgu berharap pelajar-pelajar semua memahami apabila Cikgu Hafiz dan Cikgu Putra terangkan tadi tentang subtopik-subtopik kita pada hari ini. Oke, selepas ini kita harus menjalankan aktiviti, yaitu aktiviti think, pair, dan share. Oke, objektif aktiviti pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyatakan 2 langkah keselamatan semasa beriadah. Kemudian berkongsi ide bersama rakan melalui think, pair, dan share. Dan menghasilkan jawaban kumpulan dalam Google Meet. Kita beralih kepada pengenalan. Strategi Kagan, think, pair, dan share. Aktiviti ini sangat membantu pelajar dalam berpikir sendiri, berkomunikasi dengan rakan, dan memperkukuh lagi kefahaman pelajar. Oke, apa itu aktiviti think, pair, dan share? Think bermaksud berpikir sendiri, pair membawa maksud berbincang antara pasangan, dan share membawa maksud kongsi kepada kelas. Strategi ini dapat meningkatkan kerjasama dan pemikiran yang kritis pelajar. Seterusnya kita beralih kepada flow activity kita, yaitu online version. Yang pertama, guru memberikan soalan, yaitu activity think. Yang kedua, breakout rooms, yaitu 2 orang pasangan, yaitu activity pair. Dan yang ketiga, kongsikan ide di main room, yaitu activity share. Kemudian pelajar dikehendaki mencatat jawaban di Google Docs dan ataupun Jamboard. Oke, antara bahan-bahan yang perlu digunakan dalam activity think, pair, dan share ini adalah yang pertama Google Meet, breakout rooms, Google Docs atau Jamboard, dan microphone dan chat box. Oke, yang pertama sekali pelajar haruslah melakukan activity think dan diberi masa 2 menit. Setiap seorang diberikan masa 2 menit dengan soalan, tuliskan 2 cara menjaga keselamatan semasa aktiviti sukan ataupun rekreasi. Kemudian, pelajar harus berpikir sendiri dan catat di dalam kertas atau telepon sebagai nota. Seterusnya arahan pair, pelajar diberikan masa 5 menit, kemudian pelajar akan dipindahkan ke breakout room, kemudian berbincang dengan pasangan, kemudian membandingkan ide kedua-dua pelajar. Seterusnya, menggabungkan menjadi satu jawaban bersama. Seterusnya, arahan share, pelajar diberikan 5 hingga 7 menit. Pelajar dikehendaki kembali ke main room, kemudian guru akan memilih beberapa pasangan untuk berkongsi.
Kemudian wakil kumpulan akan membentangkan jawaban di hadapan guru. Seterusnya, guru akan menyimpulkan ide-ide yang terbaik daripada pelajar. Oke, seterusnya aktiviti Google Docs di dalam kelas. Guru akan memberikan link Google Docs kepada murid. Seterusnya, murid dikehendaki menulis jawaban kumpulan. Kemudian, pilih satu gambar ikon keselamatan, emoji ataupun clipart. Kemudian, pelajar dikehendaki submit jawaban kalau sudah siap. Seterusnya, penilaian ringkas. Pelajar akan dinilai melalui penglibatan dalam pair discussion, kemudian ide yang dikongsi semasa share, dan catatan dalam Google Docs yang dilakukan oleh pelajar. Oke, seterusnya kita beralih kepada rumusan aktiviti think, pair, dan share. Hari ini kita belajar tentang langkah keselamatan, kemudian cara bekerjasama secara online, kemudian think, pair, dan share adalah sebagai strategi PAK 21. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kelas.